Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali. Pada kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita berkaitan dengan akidah atau bidang akidah. Tajuknya Allah bersifat kalam. Allah bersifat kalam. Apa erti ataupun apakah erti sifat kalam? Baik, kita tengok di sini. Erti sifat kalam. Pertama disebut, kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Apakah erti sifat kalam itu? Sifat kalam Allah berarti Allah Maha berkata-kata. Saya ulangi. Sifat kalam Allah bererti Allah Maha berkata-kata. Yang saya cerita tadi tajuknya Allah bersifat kalam. Kalam itu apa dia? Iaitu Allah Maha berkata-kata. Allah Ta'ala Maha berkata-kata tanpa memerlukan alat, bantuan dan perantaraan. Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Walaupun Allah disebut sini Allah bersifat berkata-kata, tapi kata-kata Allah tidak sama dengan kata-kata makhluk. Kata-kata manusia, kata-kata haiwan ataupun mana-mana makhluk yang lain, perkataan Allah tidak sama dengan perkataan makhluk yang lain, atau kata-kata Allah tidak sama dengan kata-kata makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang kita tengok dalil nakli. Dalil nakli ini dalil yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Nak menceritakan ada ataupun tidak bukti ataupun dalil yang mengatakan Allah itu Maha berkata-kata ataupun Allah itu berkata-kata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164. Maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Maka jelas dalam Al-Quran menyatakan Allah itu telah pun berkata-kata ataupun Allah itu berkata-kata. Maka ini dalilnya yang menyatakan kepada kita bahawasanya Allah itu berkata-kata. Maka wajib kita beriman bahawasanya Allah itu berkata-kata. Dalil akli pula. Dalil akli ni dalil yang kita fikir menggunakan akal berkaitan dengan Allah bersifat kalam ataupun Allah itu berkata-kata. Maka dalil menggunakan akal disebut di sini jika Allah tidak boleh berkata-kata. Ni dalil menggunakan akal. Kita berfikir jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Berlakulah kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa berkurang? Sebab Allah tidak mampu berkata-kata. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sebagaimana kita tahu, mustahil bagi Allah itu adanya sifat-sifat yang kurang. Antaranya tidak mampu berkata-kata ataupun Allah itu bisu. Itu salah satu tanda kekurangan. Maka disebut sini mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Ini dia hukum akal ataupun dalil menggunakan akal yang kita menafikan. Sekiranya ada yang mengatakan Allah itu tidak berkata-kata ataupun Allah itu bisu, maka ini hujahnya. Kita
boleh keluarkan hujah pada mereka. Mustahil Allah itu tidak berkata-kata ataupun Allah itu bisu. Kenapa? Allah mustahil bagi Allah mempunyai sifat kekurangan. Bisu ataupun tidak berkata-kata itu merupakan salah satu sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, habis cerita tentang Allah bersifat kalam, maka apa yang perlu dilakukan? Salin nota dan hafal. Ada sedikit sini keterangan tambahan. Kita info ya. Sifat kalam Allah, sifat perkataan Allah itu mengandungi suruhan, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasulnya seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Kita sebut kalam. Kalamullah itu adalah perkataan Allah. Untuk mudah kita faham, kalam Allah itu terdapat di dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang kita baca itu merupakan kalamullah atau merupakan kata-kata Allah. Maka sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, kamu salin nota ni. Ustaz dah sediakan nota di sini. Erti sifat kalam, hukum mempercayainya, cara Allah berkata-kata, dalil akli beserta maksudnya, dalil akli seperti yang kita baca di atas tadi. Salin dalam buku tulis ulum atau buku jawi. Seterusnya hafal semua nota ini. Ini nota yang Ustaz bagi ni lah. Okey, mudah-mudahan ianya menambah ilmu pengetahuan bagi kamu dan betulkan akidah atau pegangan akidah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.